Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penonton di Tadabbur Center, juga para pelajar yang sudi hadir pada pagi ini di Dewan Tadabbur Center mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya mohon agar boleh komen sepatah dua kepada yang mendengar, adakah anda mendengar dengan jelas ataupun tidak, dan jangan lupa nyatakan juga lokasi anda mendengar. Barangkali ada yang mendengar dari Australia, dari Amerika, dari Kutub Utara barangkali. Jadi kongsi-kongsikan kepada saya di manakah anda mendengar live pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Pada pagi ini saya Syahri Abdul Rahman akan membentangkan, akan berkongsi kepada saudara-saudari semua mengenai satu topik, iaitulah kisah Rasul Misteri dalam surah orang-orang beriman. Kisah Rasul Misteri dalam surah Al-Mu'minun. Yang kita sudah maklum, surah Al-Mu'minun merupakan surah yang ke-23 di dalam mushaf Al-Quran. Ia merupakan surah yang mempunyai 118 ayat, diturunkan sebelum hijrah, 118 ayat sebelum hijrah, dan lebih spesifik lagi menurut para ulama, turunnya di penghujung perjuangan Nabi di Mekah. Surah yang ke-23, dan surah ini turun kepada Nabi menurut Al-Imam As-Suyuti dan yang lain-lain. Mereka menyatakan ia adalah surah yang ke-74 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya surah-surah Makkiyah itu berjumlah 86, minimum 86 surah, maka 74/86 menunjukkan surah ini adalah surah di penghujung Makkiyah, 74, surah yang ke-74 dari 86 surah Makkiyah. Maknanya kalau perlawanan bola sepak itu ia berada di minit akhir di separuh masa yang kedua. Jadi ini suasana penurunan surah Al-Mu'minun, dan antara kisah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Quraisy di Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah pada waktu ini, adalah kisah seorang rasul yang misteri. Kenapa didefinisikan sebagai misteri? Kerana Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah memilih dengan sifat maha bijaksana Allah untuk tidak mengumumkan nama Rasul berkenaan dan kaum berkenaan. Ayat yang akan menjadi fokus kita pada hari ini adalah ayat 31 hingga 41. Kisah Rasul Misteri ini adalah pada ayat 31 hingga 41, lebih kurang 11 ayat. Dan kisah Rasul Misteri ini diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla selepas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selepas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kerana suratul Mu'minun mempunyai beberapa kisah, beberapa ayat qasas, dan di antaranya yang panjang lebar adalah kisah Nabi Nuh, dan kemudiannya kisah Rasul Misteri yang juga panjang diceritakan dalam surah Al-Mu'minun. Jadi mari kita lihat sepintas lalu ayat-ayat yang berkenaan. Ayat-ayat yang berkenaan, kita lihat nas dan terjemahan. Dan kepada para pelajar yang hadir, kepada rakan-rakan menonton, cuba sedaya upaya untuk mengeluarkan pengajaran daripada kisah ini dengan terjemahan yang telah disediakan oleh Allahyarham Abdullah Basmih, ataupun terjemahan yang ada, yang available dalam mushaf Al-Quran anda yang diiktiraf. Kerana kita sudah maklum ya, terjemahan adalah tafsiran minimum ataupun tafsir asas kepada proses memahami ayat berkenaan yang diturunkan Allah dalam bahasa Arab yang tinggi, dalam bahasa Arab yang bersifat mukjizat. Jadi sekurang-kurangnya, kerana kita ni orang awam barangkali yang agak sukar
untuk memperolehi kitab-kitab tafsir, akses kepada kitab-kitab tafsir, ataupun ada kitab tafsir tetapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang sukar untuk difahami. Jadi katakanlah kita orang awam yang susah nak capai kepada kitab-kitab tafsir. Tetapi alhamdulillah dekat rumah saya ustaz ada Quran terjemahan, diiktiraf pula tu oleh JAKIM ataupun oleh KDN. Jadi kita sebenarnya insya-Allah boleh mendapat manfaat walaupun daripada terjemahan. Ya, ia boleh kita katakan tafsir asas. Tetapi sekurang-kurangnya objektif untuk faham tu kita bolehlah serba sedikit. Tetapi seandainya kalangan anda memilih untuk mendalami, maka dalam hal ini memerlukan kepada merujuk tafsir ataupun guru tafsir. Pilihan di tangan anda lah. Sekadar nak melihat permukaan lautan yang indah atau menyelami dasar lautan yang di dalamnya ada lu'lu' dan marjan dan khazanah yang sangat indah. Ini pilihan yang kita boleh lakukan. Yang penting kita sedia maklum, ya, rakan-rakan saya Asatizah Tadabbur Center selalu sebut tadabbur mesti dilakukan oleh semua dengan keterbatasan yang ada, tak mengapa. Ya, dengan kadar kemampuan masing-masing, ada Quran terjemahan pun dah tak apa. Ya, semua orang kena melakukan tadabbur. Tetapi kalau mahu tadabbur yang lebih mendalam, maka memerlukan kepada rujukan tafsir yang mengupas dengan lebih mendalam. Dia ada tafsir aisar, tafsir minimum, dia ada terjemah Quran, juga tafsir asas. Tetapi insya-Allah dalam kelas kali ini kita bimbing saudara-saudari semua untuk melihat beza pengetahuan bersifat permukaan dengan pengetahuan bersifat dasar ataupun mendalam. Okeylah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian selepas beberapa masa yang lama kami mencipta selepas mereka, yakni kaum Nabi Nuh, akharin, qarnan akharin, selepas 100 tahun, satu kurun, ataupun masa yang sangat lama selepas peristiwa banjir besar, kami telah mendatangkan kaum yang baru. Ya, iaitulah siapa mereka? Misteri, tidak diberitahu. Tetapi yang pasti ayat 32 diperjelas bahawasanya kaum berkenaan telah didatangi oleh mereka, telah didatangi ke atas mereka seorang rasul. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami mengutuskan ke dalam mereka, fihim, ke dalam mereka, seorang rasul dari kalangan mereka, manusia seperti mereka. Lalu Rasul berkenaan berkata, abdikanlah dirimu kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada ilah bagi kamu semua melainkan Dia. Oleh itu, tidakkah kamu perlu memelihara diri kamu atau bertakwa? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Dan al-mala', pemimpin-pemimpin kaum, mendengar ucapan Rasul misteri tadi. Mereka itu adalah al-mala' yang kafir dan mendustakan pertemuan dengan hari akhirat. Dan kami, yakni Allah, memberikan kepada mereka kemewahan di dalam kehidupan dunia yang rendah ini. Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Dia makan dari makanan kalian, dia minum dari minuman kalian. Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzan la khasirun.
Dan demi sesungguhnya jika kamu taat manusia yang seperti kamu ini, tentulah kamu dari kalangan orang-orang yang sesungguhnya menanggung kerugian. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Patutkah dia menjanjikan kepada kalian bahawasanya sesungguhnya apabila kalian telah mati lalu menjadi tanah dan tulang belulang, kamu semua nanti sesungguhnya akan dikeluarkan semula daripada kubur. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, amatlah jauh apa yang dijanjikan kepada kalian takkan berlaku. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tiadalah sebenarnya hidup ini melainkan sekali sahaja. Kita hidup, kita mati dan kita hidup di sini. Dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Tiadalah lelaki ini melainkan seorang lelaki yang mengada-ngada terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Rasul berkenaan berdoa, wahai Tuhanku, bantulah daku kerana mereka terus-menerus mendustakan aku. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berkata, sedikit masa lagi pada menjelang waktu subuh mereka akan menyesal. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq faja'alnahum ghutha'a fabu'dan lil qaumiz zalimin. Lalu akhirnya mereka dibinasakan dengan sayhah, dengan letusan suara yang menggempakan, yang menggemparkan. Dan kami jadikan mereka sampah sarap. Binasalah kaum yang zalim berkenaan. Sadaqallahul azim. Jadi kita ada lebih kurang 11 ayat daripada ayat 31 hingga 41. Jadi bila kita tengok terjemahan yang telah disampaikan tadi, dan katakanlah ya, saudara-saudari semua ada kesulitan nak belik tafsir Ibnu Kathir, ada kesulitan membelik tafsir As-Sa'di, apatah lagi tafsir-tafsir yang barangkali membahaskan sesuatu ayat dengan lebih mendalam, seperti ya tafsir ya Al-Imam Ar-Razi, tafsir Al-Biqai ya. Jadi bunyi tafsir pun kita dah takutkan. Tetapi kat rumah kita ada Quran terjemahan. Saya percaya meskipun dengan terjemahan yang diiktiraf, yang dilakukan oleh pasukan penterjemah yang bertauliah, kita tetap boleh meraih pengajaran daripada kisah Rasul misteri ini. Jangan tengok terjemahan, sebab terjemahan akan sebut nama Nabi berkenaan Nabi apa tadi? Kan, kita tengok terjemahan tadi Nabi Hud. Okay, tapi nas Al-Quran tidak sebut Nabi Hud. Jadi nanti dulu, sebelum kita pergi kepada siapa Rasul misteri berkenaan, kita cuba sedaya upaya meletakkan posisi Allah ada sebab tak beritahu. Dan Allah nak saya fokus kepada apa yang dia beritahu. Jadi mari kita fokus kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu. Ayuh kongsikan dengan saya agak-agaknya lah. Daripada ayat-ayat yang dibacakan tadi, apakah agaknya pengajaran? Mungkin pelajar yang pertama, Ustazah Atikah boleh kongsikan agak-agaknya lah. Bila kita dengar terjemahan tadi tu, dan kita tak mampu nak akses kepada tafsir. Dan memang pun Atikah barangkali tidak sempat nak belik tafsir. Tetapi dengan terjemahan yang menjadi tafsir asas, saya percaya kita tetap boleh mengambil pengajaran
daripada kisah ini. Pengajaran maksudnya apa? Ia bukan hanya sekadar kisah yang dilaporkan dalam Quran mengenai kaum yang dah berlalu. Sudah pasti kisah ini mengandungi pengajaran untuk saya amalkan dalam kehidupan. Saya duduk kat PPRT ustaz, saya duduk kat flat ustaz, saya duduk kat apartmen ustaz. Anak-anak saya ramai, saya tak mampu dan tak sempat pun nak bilik tafsir. Tapi saya dapat baca Quran, alhamdulillah ada terjemahan. Macam mana nak amalkan ayat ni ustaz? Jadi barangkali kesungguhan saudara-saudari nak beramal, nak membetulkan cara hidup dengan ayat-ayat yang ringkas. 11 ayat je pun, bukan satu surah Al-Mu'minun. Bagi saya itu lebih mulia daripada sekadar baca alhamdulillah al-muta'abbad bitilawati. Kita mendapat pahala alhamdulillah, ganjaran dan barakah Quran. Namun kita tidak boleh menjadikan Al-Quran ini boleh diamalkan, ataupun Quran yang dibaca mencipta perubahan dalam kehidupan. Jadi saya rasa lebih baik walaupun sedikit ayat-ayat yang dibacakan dengan kefahaman asas, tetapi ada pengajaran boleh diamalkan dalam kehidupan. Silakan Ustazah Atikah kalau ada pandangan. Antaranya lah satu pengajaran. Saya rasa bila satu berita itu datang kepada kita, dan orang tu bersungguh-sungguh nak memberikan, mengajar kita lah, maksudnya bersungguh-sungguh nak mengajar kita, sepatutnya kita mendengar dahulu, tidak terus tolak, dan kita menghayati apa ucapan itu sama ada benar atau tidak, barulah kita boleh menerima dia. Alhamdulillah. Itu satu bentuk pengajaran yang dilontarkan oleh Puan Atikah, Ustazah Atikah, dalam keadaan beliau tidak sempat membilik banyak tafsir, tetapi dengan terjemahan yang diiktiraf, beliau mengeluarkan buah tadabbur beliau, iaitulah unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dikata. Usah terlalu tergesa-gesa nak beri judgement kepada siapa yang berkata. Dia manusia macam kita. Di mana sebab untuk percaya apa yang dia kata. Sedangkan apa yang diseru oleh Rasul misteri ini adalah sesuatu yang kalau didengar dengan teliti, kalau diperhatikan dengan teliti, ada betulnya. Okey, jadi persoalan, apa yang disuruh oleh pendakwah ini, oleh Rasul misteri ini, yang menyebabkan kaumnya bermain sentimen. Tak payah dengar orang macam ni, dia manusia macam korang. Kenapa sentimen tu bangkit? Kenapa kaum ini menyerang siapa dan bukan menjawab apa yang disampaikan? Ustazah Atikah sebut tadi, utamakan apa yang ditegur, walaupun orang tu barangkali orang yang tak ada kedudukan pun pada pandangan mata kita. Barangkali dia hanya cleaner di Bangi Ostia ni, ataupun satu orang yang cuci lift. Barangkali orang tu pada nilaian kita orang yang tak ada kedudukan, tetapi dia tegur kita, maka berikan perhatian pada apa yang ditegur. Yang betul yang ditegur adalah hidup kamu ni mewah sangat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Ayat 33. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Maknanya Rasul misteri ini telah bercakap banyak benda bertahun-tahun, barangkali puluhan tahun atau belasan tahun, dan antara yang dia tegur adalah, minta maaf lah saya nak tegur ni, nampak mewah sangat hidup ni. Jadi kita bila ditegur begitu, kita terasa lah, kamu siapa nak tegur saya? Jadi kita menyerang batang tubuh. Kita tidak memerhatikan teguran itu barangkali datang daripada Allah menerusi lidah beliau. Kerana barangkali ada kesilapan telah kita lakukan sepanjang kita hidup mewah. Hidup kaya raya ni tak salah. Yang salah bila kita punya kekayaan tidak dirasai oleh orang yang fakir miskin. Kekayaan kita tidak berlaku apa yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kita kaya. Kita ada atrafnahum. Kita hidup bukan setakat kaya ni, kaya raya. Setiap hari boleh berhari raya. Kaya yang boleh berpesta pada setiap masa. Kerana terlalu kaya, orang panggil mewah.
Tetapi tiada makna kalau zakat ditinggalkan. Sebab itu surah ini mengeluarkan ciri-ciri penghuni syurga Firdaus. Antaranya adalah mereka yang sentiasa melakukan penyucian kepada hati dan harta. Penyucian kepada hati namanya zakat, fa'ilun. Penyucian kepada harta pun namanya zakat, ya, yu'tun, mu'tun, ya. Jadi orang tegur kita. Jadi itu satu bentuk pengajaran yang sangat bagus daripada Ustazah Atikah. Saya cuma nak bagi tahu, ya, orang awam boleh melakukan tadabbur asalkan tadabbur yang telah dikeluarkan didapati punya sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bila Tikah kata tadi, perhatikan apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Ini ada asas dalam Quran. Ya, iaitulah Allah Ta'ala sebut, ya, sifat ulil albab alladzina yastami'una al-qawl, orang yang mendengar sesuatu perkataan. Sama juga dalam surah As-Sajdah, innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukkiru biha. Dzukkiru, diberi peringatan. Dalam bahasa Arab, bila sesuatu perbuatan itu dalam bentuk dzukkiru, fa'lun madin mabni lil majhul, maknanya Allah tidak nak highlightkan pelaku. Yang Allah Ta'ala nak highlightkan peringatan yang telah diberi, bukan pemberi peringatan. Maka uslub Quran sendiri memberikan perhatian agar lihat peringatan itu, bukan siapa yang memberikan peringatan. Dzukkiru biha. Jadi ada asas. Jadi orang awam bila melakukan tadabbur dan dia pun semak dengan orang-orang yang mungkin barangkali ada ilmu, ataupun kawan-kawan rasa grupnya okey ke saya punya tadabbur macam ni, maka insya-Allah tadabburnya adalah tadabbur yang sejahtera. Okey. Puan Diana ada perkongsian? Tak ada. Jadi di peringkat orang awam itulah yang kita boleh katakan tadabbur asas berdasarkan terjemahan. Tapi istimewa di Tadabbur Center ni, kita bukan sekadar nak bagi tahu yang biasa-biasa sahaja, kita nak bagi yang luar biasa sedikit. Kita nak pergi dengan lebih dalam. Jadi saya namakan ini tadabbur tahap 2. Ya, ayat 10 11 ayat ni ada 3 peringkat tadabbur. Ini saya punya pembahagian saja, ya. Sekadar nak mudah faham. Tadabbur peringkat asas dia panggil terjemahan. Ya, ada ayat-ayat Quran yang mudah difahami dengan terjemahan seperti ayat yang kita lalu tadi. Tetapi ada ayat-ayat memerlukan kepada tadabbur tahap 2. Ia memerlukan kepada sentuhan bahasa, ia memerlukan kepada kita merujuk tafsir. Okey, sekejap. Sebelum saya pergi kepada tadabbur level tinggi sedikit tu, kita masih lagi dengan terjemahan. Saya nak buktikan masyarakat awam, walaupun dengan terjemahan, seandainya mereka bertafakkur, berfikir dan merenung, masih banyak pengajaran boleh diperolehi. Sebagai contoh, ayat 33. Ya, anda tidak mampu nak akses kepada tafsir Al-Qurtubi, anda tak mampu nak akses kepada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, anda tak mampu nak akses kepada Adwa'ul Bayan Asy-Syankiti, anda tak mampu nak akses kepada tafsir, hatta tafsir yang mudah diperolehi dalam bentuk PDF, tafsir Said Qutb fi Zilalil Quran bahasa Melayu, hatta tafsir Al-Azhar pun anda tak sempat nak beli dengan PTS contohnya. Tak apa, andainya anda seorang yang tidak bergegas pergi pada ayat seterusnya, anda berfikir panjang tentang ayat 33. Iaitulah mereka berkata, kamu ni manusia macam kita orang. Makan daripada makanan yang kita orang makan. Minum dari minuman yang sama kita orang minum susu. Kau minum susu, kami makan daging, kau makan daging. Macam mana kami nak percaya kepada kamu? Okay, kita stop kat sini. Walaupun dengan terjemahan, tetapi bila anda menggunakan sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan, Al-Quran tidak sedikit ayat yang berbunyi la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Iaitulah gesaan daripada Allah apabila berinteraksi dengan nas-nas ilahi agar menggunakan al-aqlu,
yang dikurniakan Allah, bukan hawa nafsu. Dengan al-aqlu yang sejahtera, maka sudah pasti kamu tetap meraih pengajaran daripada ayat 33. Okey. Agaknya mari kita sama-sama bincang kenapa sentimen ini dibangkitkan. Kau manusia macam kita orang. Kau makan macam kita orang makan. Kau minum sama dengan macam kita orang minum. Lepas tu kau menyuruh kami untuk percaya pada apa yang kau dakwa sebagai kehidupan selepas kematian. Macam mana tu? Jadi, apakah maksud kaum ini? Atikah rasa? Ataupun Puan Diana rasa macam mana? Apa sebab sentimen tu dibangkitkan? Demo makan supaya kita. Demo minum supaya kita. Lepas tu kecek benda kita tak nampak. Dan menggesa kami untuk percaya. Kami tak boleh terima lah. Orang yang bercakap tentang sesuatu yang tidak kelihatan depan mata, kamu namakan akhirat. Lepas mati hidup balik. Dan kamu tu sendiri. Tengok diri kamu tu. Makan macam kami, minum macam kami, usah harapkan kami percaya. Kenapa sentimen tu dibangkitkan? Jadi kita bincang. Kita bincang dalam grup kita. Ya, kalau boleh dalam grup tu ada satu orang yang mahir dengan tafsir. Alhamdulillah. Itu lebih baik. Tika macam mana? Mereka tak ada pendedahan tentang perkara gaib. Jadi bila datang orang yang sama dengan dia, satu rupa, satu warna, satu cara makan, cara minum, mesti dah dia akan rasa confused. Dan dia akan anggap, kalau dekat sekali orang Arab suka mesti akan anggap yang orang tu ni mesti orang sihir. Orang itu adalah orang yang pandai sihir. Tanggapan masyarakat, kamu ni barangkali belajar sihir, ada ilmu sihir, atau kena sihir maksud Atika? Mashura ke sahir maksud kamu? Kalau kamu nak kata gila, cakap benda kita boleh nak faham, dia sendiri cakap benda dia tak nampak, itu barangkali mashur, orang yang terkena sihir. Ataupun Nabi Nuh alaihi salam dituduh begitu pada ayat 25 surah Al-Mu'minun. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu. Dia ni dah kena rasukan jin, tunggulah dia pulih. Lepas dia pulih dia tak cakap dah benda merepek macam ni. Ini ungkapan kaum Nuh alaihi salam. Ataupun kita boleh katakan kalau tidak terkena rasukan jin, terkena sihir. Ini antara sebab Rasul misteri ini bercakap benda yang dia sendiri pun tak boleh nak perjelaskan dalam bentuk yang kita boleh nampak. Dia tak boleh nak demonstrate. Kita dah cabar dia selalu, bawa marilah benda kamu cakap tu. Sampai ke sudah 10 tahun, 15 tahun, tak pernah bawa mari apa yang dia cakap. Jadi macam mana kita nak percaya? Paling kurang kita nak minta, hidupkan balik moyang kami. Hidupkan balik datuk moyang kami, baru kami boleh percaya apa yang kamu kata kehidupan selepas kematian. Sampai ke sudah kami desak, kami dah gesa, kami dah minta. Sampai ke sudah Rasul itu tidak melakukan apa yang kita minta. And kamu nak kita percaya. Macam mana tu? Ini logik yang digunakan oleh kaum ini. Diana nampak macam mana? Diana ada pandangan? Betul? Macam ibu bapa dengan guru kan. Bila anak balik rumah, dia cakap, cikgu cakap macam ni, mana mak cakap lain kan. Dia tengok siapa yang bercakap, maksudnya orang ni dia lebih percaya orang yang dihormati, yang bercakap. Yang kalau sama level dengan dia ataupun bawah daripada dia rasa diri tinggi. Saya setuju dengan buah tadabbur Puan Diana, yang saya anggap mewakili mereka yang tidak mampu akses kepada kitab-kitab bahasa Arab, tafsir-tafsir yang berat-berat, di mana walaupun itu satu bentuk pendapat, kalau kita hurai, kita cerakin kan, saya boleh lengkapkan statement Diana dengan mengatakan manusia ni bila sama level, ya, saya mak ayah dan kamu tu cikgu je pun, siapa benarkan kamu rotan anak saya kan, contoh kan. Kita boleh berlaku begitu, sombong dan merasakan saya lebih baik daripada kamu,
ini antara penyakit kaum ini, iaitulah hilang hormat. Hanya kerana bertanggapan, judge book by its cover lah. Kamu tu sama dengan kita orang. Apa lebih kamu mengatasi kita orang? Jadi manusia ni selalu menilai berdasarkan zahir. Dah kita ni sama-sama usia 40, kamu tu cikgu, orang panggil. Dan saya ni mak ayah. So kerana kita sama-sama, apa lebihnya kamu sampai boleh rotan anak saya? Lalu kita pun naik suara dan kita mula naik dan menunjukkan kedudukan kita. Padahal sepatutnya ada hormat terlebih dahulu. Cikgu, kenapa rotan anak saya? Boleh saya tahu? Itu sepatutnya berlaku. Dan kaum ini punya penyakit yang sama, di mana mereka cepat respon. Mereka emosional dan tergesa-gesa untuk menyatakan sikap. Sedangkan sepatutnya mereka patut tanya soalan. Boleh ulang balik tak wahai Rasul? Apa maksud kamu kehidupan semula selepas kematian? Apa maksud kamu u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh? Apa maksud kamu? Ini baru ciri-ciri orang yang hormat. Apabila sudah tidak ada penghormatan, maka di mana sifat kemanusiaan? Hatta orang begitu pun bukan Muslim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita dinasihatkan oleh suratul Hujurat, walaupun orang itu non-Muslim, tetapi kerana dia tu manusia dan atas dasar kemanusiaan, lita'arafu, hormatinya dan kenali urufnya, saling berkenalan. Jadi bila seseorang itu hilang kemanusiaan, antara tanda-tanda hilang kemanusiaan adalah hilangnya penghormatan dan melabel hanya kerana nilaian kepada yang zahir. Jadi ini yang saya boleh lengkapkan pada pendapat Diana. Seronok sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, bila Quran ni kita buat diskusi dengan ada guru yang mahir dengan tafsir. Okey, terima kasih pada Puan Diana dengan Saudara Atika. Saya punya pula, bila saya merenung panjang, ya, anda mungkin nampak merenung panjang, tapi sebenarnya saya menumpang kitab-kitab tafsir juga. Sebab dalam tafsir ni kadang-kadang dia berkongsi tafsir. Walaupun namanya tafsir, kadang mufassir berkongsi tadabbur. Dan antara tadabbur adalah tafsir An-Nabulsi. Tafasir An-Nabulsi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi rahimahullah. Maaf, hafizahullah. Okay. Saya baca tafsirnya, saya baca tafsir-tafsir lain, tafsir Al-Azhar saya baca. Lalu saya simpulkan, saya nak tambah sedikit pada apa yang Atikah dengan Diana dah sebutkan. Kita boleh dapat 5 pengajaran. Ini kalau kita fikir dengan mendalam, masalah kita ni, baca Quran pun nak mengadap gadget. Baca Quran pun nak respon pada panggilan. Baca Quran pun bila orang WhatsApp, kita sensitif dengan WhatsApp. Sebab tu Kompas 114 ajar kita no SMS. Jangan beri perhatian kepada makhluk bila berinteraksi dengan Quran. Ayat walaupun 11 ayat, kita kena spare 30 minit dengan aktiviti berfikir. Jadi, sentimennya adalah Rasul makan sama dengan kaum. Ini isu yang dibangkitkan. Macam mana kami nak percaya kamu sama macam kita orang? Walhal kalau kita tadabbur, ya, saya sebagai orang awam berfikir dengan mendalam, hikmah daripada kenyataan ini menjadi ayat Al-Quran. Tia boleh ubah setting Hikmah ayat ini menjadi ayat Quran. Pertama sekali kita belajar, ya, syariat ini mudah. Syariat ni mudah. Kita buat style Ustaz Adi Hidayat sikit. Okey, nampak ke? Apa maksud syariat ini mudah? Rasul tu makan minum, okey? Dan kamu nak Rasul tu malaikat yang tak makan tak minum. Maknanya kamu nak malaikat tu membawa syariat. Lepas tu malaikat tu tak makan tak minum. Maka macam mana kamu masa makan, kamu masa minum boleh mempelajari syariat
Kalau yang membawa syariat tidak makan, tidak minum. Islam ajar kita makan minum pun boleh dapat pahala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan dan minum. So kita ada model orang yang memetik pahala masa makan dan minum. Macam mana makan minum yang boleh dapat pahala, bukan sekadar semayang dapat pahala. Bukan setakat ibadat khusus dapat pahala. Masa makan dekat bawah ni pun dapat pahala. Macam mana tu? Maka Rasul bukan setakat cakap. Rasul buat. Dalam hidupnya, dia melakukan aksi makan minum. Oh, tu cara dapat pahala masa makan, masa minum. Maka kita kena belajar sunnah Nabi masa makan. Sunnah Nabi masa minum. Kat situ rupanya cara dapat pahala. Macam mana Nabi baca apa sebelum Nabi makan minum. Jadi kat situ cara dapat pahala. Masa makan, masa minum. Maknanya syariat ini mudah. Kerana Rasul itu sendiri mengamalkan syariat berkenaan. Susah nak melakukan sesuatu yang cikgu tak buat. Cikgu suruh buat sesuatu, cikgu tak buat. Macam mana kami nak ambil teladan? Kalau cikgu cakap benda yang cikgu buat, mudah kami nak ambil teladan. Mak cakap benda mak tak buat, macam mana anak nak follow? Jadi syariat ni mudah. Tetapi manusia ni, dia tak sedar diri kadang dia menyusahkan. Dengan desakan kaum ini, kami tak boleh terima kamu. Sebab kamu ni makan macam kita orang. Minum macam kita orang. Yang kami nak adalah malaikat. Sebagaimana yang disebut oleh kaum Nabi Nuh pada ayat 24. Walau sya'allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Perangai yang sama pada kaum yang seterusnya, kaum yang misteri, di mana mereka mendesak agar biar ada nilai yang luar biasa kepada Rasul dan penerus perjuangan Rasul. Kalau tak ada nilai-nilai yang luar biasa, susah kami nak percaya. Sedangkan syariat ini mudah, kaum Bani Israel lah yang menyusahkan syariat. Dalam hal perintah Nabi Musa mencari lembu. Tiba-tiba mereka tanya dan tanya dan tanya. Akhirnya, hampir-hampir mereka tak bertemu lembu yang telah diperincikan sifatnya oleh Nabi Musa kerana soalan yang keras kepala daripada Bani Israel. 2. Para anbiya adalah ahli sosial. Apa maksudnya? Kalau Rasul makan dengan makanan yang dimakan oleh kaumnya, sebab ayat ni kata, demo makan apa yang kami makan, demo minum apa yang kami minum. Ini menunjukkan Rasul berkenaan minum dan makannya boleh dilihat oleh masyarakat kaumnya. Dia bukan makan minum dalam rumahnya, ialah dia ada makan, dia ada minum dalam rumah, tetapi dia pergi pasar. Sebab tu dalam surah Al-Furqan, saya tidak ingat ayat berapa, antara Quraisy punya respon kepada dakwah sallallahu alaihi wasallam adalah wa yamshuna fil aswaq. Macam mana kami nak percaya pada satu orang yang mengatakan dirinya Rasul sedangkan dia berjalan-jalan di pasar-pasar? Sepatutnya dia terbang di langit, tapi dia berjalan-jalan di pasar. Kenapa Rasul berjalan di pasar? Sebab Rasul itu memerlukan kepada makan dan minum yang hanya diperolehi. Dulu mana ada Shopee, dulu mana ada Lazada, dulu mana ada GrabFood. Orang terpaksa pergi bazar untuk meraih sumber makanan, daging, sayur, minuman. Jadi para Rasul juga turut sama pergi ke pasar. Dan kita kena ingat, yamshun, maksudnya para Rasul ini kerap pergi ke pasar bukan sekadar untuk membeli makanan dan minuman, tetapi apa dia? Cuba fikir lebih daripada tu. Adakah Rasul pergi ke pasar hanya untuk beli makanan dan minuman? Ada tak benda lain yang dilakukan oleh para Rasul sehingga jadi sentimen kaum yang degil menjadikan itu alasan untuk tidak beriman? Kami tak boleh beriman sebab dia pergi pasar. Dan kerap sangat dia pergi pasar. Adakah para Rasul pergi ke pasar macam orang lain pergi ke pasar?
hanya untuk mendapatkan daging, susu, roti, budu. Tika rasa? Diana rasa, Tia rasa apa? Saya rasa dia macam rakyat biasa lah. Berbual, sembang, berdakwah. Dakwah bila ada order. Yes. Ahli sosial. Bagaimana anda nak berdakwah kalau anda tidak tahu uruf? Uruf ni style of thinking masyarakat tu, culture masyarakat tu. Lagu mana dia mau nak kecek pada orang Kelantan dengan berkesan kalau dia mau tak boleh kecek Kelantan? Kerana nanti kalau kamu tiba-tiba muncul, dah kami tak pernah nampak kamu bersembang dengan kami. Kami tak pernah nampak kamu take care kami, seek to understand then to be understood. Bukankah ini akan menghasilkan sifat alien, makhluk asing? Kamu siapa? Kami tak kenal kamu. Sebab itulah para rasul, Allah Ta'ala sebut, mereka berkata, Ya qaumi, Ya qaumi, wa qala al-mala'u min qaumihi. Maknanya hubungan yang sangat rapat dan rapat dengan kaum ini berlaku bukan dalam suasana, melainkan dalam suasana seperti berjual beli. Jadi Rasul ni, ya, bila pergi beli keperluannya, dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya, macam mana hidup? Berapa orang anak? Ada anak yang tak pergi sekolah ke? Kenapa tak pergi sekolah? Suami kerja ke tidak? Ada masalah tak lepas COVID ni? Oh, suami kena buang kerja. Anda nak berdakwah and you didn't know anything about madu'u anda. Sedangkan perintah dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, khudhil 'af wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Antara perkataan dan nasihat penting suratul A'raf adalah khudhil 'af wa'mur bil 'urf. Bila kita berdakwah, kita kena mengenal pasti uruf masyarakat tu. Kata Nabi SAW, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita ni bila bercakap dengan orang, kita kena tahu uruf dia. Kita kena tahu dia punya sifat, kekuatan, kelemahan. Kerana keberkesanan dakwah adalah apabila anda menunjukkan anda mengambil berat tentang dia, perihal dia. Diketahui ke tidak? Dia suka tengok channel apa dekat TV. Dia suka baca majalah apa. Dia suka apa. Ini antara kaedah-kaedah dakwah berkesan, iaitulah anda tahu orang macam ni dia boleh duduk sejam. Tetapi ada orang dia boleh duduk 2-3 jam. Ada orang boleh duduk 6 jam dalam ceramah. Tetapi kerana ada orang yang boleh duduk sejam, maka jangan dipanjangkan. Menghormati situasi orang berkenaan yang barangkali sudah lanjut usia, tidak boleh lama. Jadi tuan-puan sekalian, para rasul bila pergi ke pasar bukan hanya sama macam orang lain pergi ke pasar. Dan para pendakwah kalau pergi mall, para pendakwah kalau pergi Bangi Gateway, para pendakwah kalau pergi Evo, jangan hanya kerana nak mengambil kesempatan daripada clearance yang dilakukan. Tetapi untuk tanya sembang dengan Pak Gad. Kita ingat Pak Gad tu bukan madu'u kita ke? Dan kita ingat Pak Gad tu okey belaka ke? Dia punya kehidupannya. Jadi dengan bersembang, kita dapat merasai jerih payah masyarakat. Yusuf alaihi salam masa membahagikan gandum pada rakyat Mesir, Allah rakamkan baginda, ya, punya equality di mana dia bersembang. Dan kerana bersembang itulah adik-beradik tak perasan yang Yusuf alaihi salam ini telah mengetahui mereka ada Bunyamin. Sebab kalau tiba-tiba Yusuf tanya, kenapa Bunyamin tak datang? Confirm saudara-saudara Yusuf kata, siapa dia ni? Mari tahu mana. Dia tahu kat mana kita tak bawa adik kita Bunyamin. Yusuf ke ni? For sure mereka boleh agak ini Yusuf. Dan kantoilah plan semua gagal. Tapi kerana Yusuf bijaksana, dia bukan melakonkan babak berbual. Dia memang nature-nya suka berbual. Sebab tu dia ambil jawatan Menteri Al-Aziz. Dan dia tak bagi pada orang lain. Sebab dia nak tahu jerih payah masyarakat Mesir. Dan dia sendiri bagi gandum. Sedangkan kerja ini boleh dilakukan oleh orang nombor 2. Orang nombor 3. Just bagi gandum. Tapi kenapa dia buat? Sebab bila dia bagi gandum berkenaan, dia boleh bersembang. Dan kerana dia bersembang lah, dia tahu. Dia tahu dah. Tapi untuk supaya saudara-saudara Yusuf tak perasan, nanti plan gagal,
maka dia melakukan aksi berbual. Berapa orang adik-beradik sebenarnya ni? 11. Kenapa datang 10? Oh, ada yang tak datang. Bunyamin tadi So, saudara-saudara Yusuf menganggap Yusuf tahu kerana dia orang beritahu. Yusuf tahu sebab dia tanya sebagai seorang yang nak membahagikan gandum. Jadi, pendakwah kena jadi ahli sosial. Bukan maksud saya ambil human sciences. Psikologi, sosiologi, sama ada degree ataupun master. Antara yang saya kagumlah dengan guru-guru saya, antaranya kalau saya boleh sebutkan Dr. Fakhrul Razi, Ahmad Zabidi, bukan sekadar master dalam bidang tafsir, PhD dalam bidang tafsir, ustaz juga sedang mengambil kaunseling. Jadi soalan timbul, kenapa ada guru-guru kita yang degree dalam syariah tetapi tiba-tiba jauh pergi belajar tentang education, psikologi, di negara seperti Finland contohnya kan. Kenapa ambil lagi bidang education? Sebab nak faham manusia. Kerana ada pendakwah tak faham manusia, mulutnya celupar, label melabel dan tak faham manusia. Anda nak bercakap benda baik, orang tu belum bersedia. Jadi kena belajar kaedah Nabi Yusuf dalam penjara. Macam mana dia faham manusia. Manusia tu ada hajat. Dan kamu nak bercakap benda yang tak ada kena-mengena dengan hajat dia orang. So kena ada skill, kena ada kaedah, kena ada seni. Di mana Yusuf berkata, kalian semua lapar bukan? Dan makanan akan sampai insya-Allah. Dan kalian nak tafsir mimpi kalian diketahui. InsyaAllah saya akan tafsirkan mimpi kalian. Saya tak akan kecewakan anda. Cuma ada something saya nak beritahu. Dan something ini saya akan selesaikan sebelum makanan sampai, sebelum kamu kebuluran. Jadi ini nombor 2. Nombor 3. Kita boleh belajar tentang cara pandang makanan. Apa maksudnya? Ya, Rasul tu makan, minum sama dengan kita. Tetapi kau perasan tak seruan Rasul ni ada kaitan dengan makanan? Yang tu menunjukkan dia berbeza. Rasul tu makan, kita pun makan. Rasul tu minum, kita pun minum. Tetapi perasan tak? Dia sedang bercakap tentang satu alam yang ada kaitan dengan makanan kita. Maksudnya apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sambung Tika. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma shaqqaqna al-arda shaqqa. Fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban. Wa zaitunan wa nakhla wa hadaika ghulban. Wa fakihat. Itu surah. Minta maaf saya dah tersalah masuk ayat surah Amma, surah An-Naba. Kita punya surah ni surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba. Nak katanya para rasul bukan cakap benda yang tak ada kaitan dengan makanan tau. Kita makan, ambil contoh. Kita makan nasi lemak pagi tadi yang ada timun. Timun tu datang daripada mana? Timun tu datang daripada benih dalam tanah mati. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami datangkan hujan. Kalau hujan tak datang, mati benih tu. Maka sebab itulah dalam suratul Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Allah cerita tentang peranan air yang membawa kehidupan. Dan tuan-tuan, kita pun berasal daripada air. Sebab tu ada cerita penciptaan manusia dalam suratul Mu'minun. Kerana waja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin. Kerana daripada air nutfah lah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kita berasal daripada air mani. Kita berasal daripada air nutfah. Jadi Allah Ta'ala bila menyebut tentang makanan, dia akan mengaitkan dengan kehidupan dan kematian. Maksudnya, timun yang kita makan sebelah nasi lemak tu, timun tu sebenarnya produk kehidupan semula selepas mati. Tanah tu mati. Hujan turun, air turun menyebabkan hidup tanah tu dan kita dapat memetik buah timun jadi sebelah nasi lemak.
Jadi seharusnya falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia ni bila dia makan, dia kena belajar daripada ajaran para rasul, di mana rasul bila makan, dia letak gadget kat tepi. Bila dia makan, dia akan letakkan benda-benda yang melalaikan ni kat tepi sebab dia bertafakur pada nasi. Yang sebiji itu manusia boleh buat ke? Nasi walau sebiji, manusia mana boleh buat walaupun berhimpun seluruh manusia dan jin untuk buat satu biji beras, takkan boleh buat. Tapi kita makan selamba sambil layan phone. Punyalah tak berfikir dan bertafakur. Sedangkan sepatutnya Rasul ajar kita, ya Rasul makan, ya kita makan, ya Rasul minum, ya kita minum. Tetapi beza sallallahu alaihi wasallam bila makan dengan kita adalah dia bertafakur tentang makanan berkenaan. Dia berfikir makanan tu mengajar dia tentang resurrection. Dia mengajar kita tentang lepas mati hidup balik. Buktinya apa? Timun ni. Timun ni datang daripada tanah mati. Makanan ni datang daripada tanah mati. Ubi tu datang daripada tanah mati. Lepas tu Allah bagi hidup. Sawah padi belakang rumah mertua saya, sawah tu datang daripada tanah mati. Beras tu datang daripada sana. Lalu kita sebenarnya sedang menyaksikan falyanzur. Manusia kena perhati selidik, namanya sains. Apa itu fotosintesis, apa itu pemeluwapan, apa itu penyejatan yang menyebabkan datangnya makanan. Apa itu klorofil, bla bla bla, apa itu karbon dioksida, apa itu oksigen. Jadi nak katanya, ya dia makan macam kita, dia minum macam kita, depan mata kita dia makan, tapi kau tak perhati elok-elok. Macam mana rasul-rasul ini apabila makan, apabila minum, mereka sangat merenung dan berfikir tentang makanan berkenaan. Susah benar aku nak ajar korang, sedangkan korang sendiri setiap hari tak terlepas daripada makanan dan minuman yang bersumberkan dari tanah yang mati. Tuhan mana kalau bukan Allah yang mendatangkan kehidupan, lalu kalian memetik buah-buahan. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, kita belajar, ya, bila Nabi makan, bila Rasul makan, itu tanda apa? Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa. Lalu kenapa kamu sembah Isa? Lalu kenapa kamu sembah Maryam? Sedangkan kedua-duanya memerlukan makanan. Tak percaya? Kita tengok. Allah Ta'ala kata pada ayat 50 surah Al-Mu'minun. Dua makhluk Allah Ta'ala berkenaan. Allah tak sebut nama tau. Kerana aneh kepada sikap manusia yang menyembah Isa. Jadi antara uslub Allah Ta'ala bagi menunjukkan bahawasanya tidak ada unsur ketuhanan pada Isa bin Maryam adalah dengan cara Allah Ta'ala menghilangkan apa yang boleh membawa kepada pemujaan, iaitu dengan tidak disebutkan nama. Antaranya adalah Isa itu sendiri tidak disebut nama. Allah Ta'ala hanya sebut Ibna Maryam wa ummahu, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Kenapa Allah Ta'ala bawa anak Maryam dan maknya ke satu tempat yang bernama, ke satu tempat yang rabuah, dataran tinggi, yang ada pepohon-pepohon untuk menikmati makanan tamar barangkali, ya, wa ma'in, dan air mengalir. Huraian kepada ayat 50 ini adalah surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijad'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban janiyya. Ya, huraian kepada maksud ayat 50 ni adalah dalam surah Maryam. Tetapi poin saya, kalau kedua-dua itu Tuhan ataupun Isa itu Tuhan, kenapa perlu Allah Ta'ala bawa keduanya ke tempat ada air, ke tempat ada makanan? Sebab mereka tu makhluk, apatah lagi selepas melahirkan anak, lagi-lagilah hilang tenaga. Allah Ta'ala lam yalid. Allah tidak melahirkan anak, sebab melahirkan ini adalah sifat sakit. Kan tikah kan, bila lahirkan anak sakit. Jadi adakah Allah sakit? Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Antara tafsiran lam yalid adalah Allah tidak pernah didekati kesakitan, kerana sakit itu pun makhluk Allah. Jadi Maryam pernah sakit, lalu kenapa dianggap Tuhan oleh segelintir mazhab Kristian? Isa itu kamu anggap Tuhan. Lalu bagaimana? Ya, jadi ini antara tadabbur kita.
kepada hikmah para rasul makan dan minum, kerana tidak sepatutnya kamu menganggap mereka ada unsur ketuhanan ataupun unsur malaikat yang tidak makan, yang tidak minum. Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa yang tidak layak disembah, tetapi mesti diambil ajaran-ajaran mereka tauhid. Okey. Bila Rasul makan sama dengan kaum, ia juga mengajar para pendakwah untuk jadi orang yang merendah diri. Jangan memalaikatkan dirimu dan mengkuduskan dirimu. Setengah kita kadang makan dengan orang ni, tak boleh lah, saya level tinggi ni, tak boleh makan dekat restoran biasa-biasa. Saya pendakwah terkenal, wal'iyadzubillah. Makan dekat kafe, makan biasa-biasa tak boleh, sebab kedudukannya tinggi. Fala tuzakku anfusakum. Sejak bila kamu dibenarkan untuk menyucikan dirimu dan menganggap dirimu lebih mulia daripada orang? Wal'iyadu billah, daripada saya ada penyakit, ana khairum minhum. Ana khairum minhu, ana khairum minhu. Jadi jangan kita lupa sunnah para anbiya adalah antaranya apabila dalam hal makanan dan minuman, dia tak ada langsung terfikir, saya tak bolehlah makan dengan orang awam ni. Bukan level saya makan kat rumah je kalau boleh. Jadi para rasul apabila makan dan minum, dia tak ada rasa, tak boleh orang macam saya pergi ke pasar beli makanan. Kamu kan orang rumah saya, pergilah beli makanan tu. Saya tak boleh, nanti orang kata apa? Ustaz pergi pasar, mana boleh. Jadi, sejak bila kita menganggap diri kita suci di tempat kotor? Sejak bila kita mengotorkan orang? Jadi, jangan begitu. Kita tambah lagi 6, Kita tambah yang ke-6. Antara hikmah lain, sentimen ini dimainkan sebenarnya menunjukkan kejayaan Rasul berkenaan dari aspek mengajar masyarakat tujuan makan. Tadi kita dah sebut serba sedikit tentang cara pandang, tetapi saya tengok ini poin yang boleh kita asingkan. Kita makan sebab apa? Selain daripada nak merenung adanya tanda-tanda lepas mati hidup balik, menerusi timun, menerusi nasi. Tujuan makan, para rasul ajar kita adalah untuk kumpul tenaga bagi melakukan amal soleh yang lebih banyak. Dalilnya adalah ayat 51 surah Al-Mu'minun. Ayat 51 surah Al-Mu'minun. Ada tak tuan-tuan nampak satu ayat Allah berfirman kepada para rasul, seolah-olah seluruh para rasul dihimpunkan di satu padang, di satu tempat, seluruh para rasul dihimpunkan dan Allah berfirman kepada mereka semua. Para rasul ini dari pelbagai zaman, para rasul di pelbagai lokasi. Bayangkan para rasul dihimpunkan di satu padang, bayangkan para rasul dihimpunkan di satu tempat, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua para rasul pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj menjelang naik ke langit di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Jadi para rasul dihimpunkan, sedangkan para rasul mana hidup pada zaman yang sama, di lokasi yang sama. Tetapi tafsiran ayat 51 adalah inilah firman Allah kepada seluruh para rasul, semuanya sekali, walau berbeza zaman, berbeza lokasi, tetapi tolong pelihara firman Allah Ta'ala ini, iaitulah, wahai para rasul, bila datang waktu makan, makan. Kenapa? Kerana amal soleh, antara amal soleh yang mesti dilakukan adalah ilal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Itulah kerja para anbiya. Dan bila nak berceramah ni kena ada air. Nak berceramah kena ada tenaga. Macam mana anda nak bertenaga kalau anda tidak makan minum? Ada beza orang berdakwah dengan tenaga, orang yang berdakwah tak ada tenaga. Allah Ta'ala nak memberikan penekanan kepada stamina, kepada sunnatullah. Sebab tu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuka puasa pada 17 Ramadan, Perang Badar. Kerana sunnatullah.
Macam mana nak dakwah? Perang ini juga dakwah sebenarnya. Macam mana nak perang kalau tak cukup stamina? Maka perintah asal berpuasa tetapi dibenarkan berbuka. Jadi ayat 51 mengajar para rasul semuanya melakukan kulu minat tayyibat. Para rasul mengajar kita semua para rasul makan. Untuk apa? Wa'malu salihah. Jadi kulu minat tayyibat adalah proses, wa'malu salihah adalah matlamat. Jadi kat sini kita belajarlah. Rupa-rupanya bila kita makan dengan niat supaya ada tenaga nak semayang dengan lebih baik, supaya ada tenaga untuk melakukan lebih banyak kerja di pejabat kita Tadabbur Center ni, bukanlah makin banyak kita makan. Maksudnya bila kita makan daripada kita tak makan, bukankah kita lebih bertenaga, lebih produktif? Sebab tu ada lunch hour. Dan bila produktif, insya-Allah lebih ramai orang akan sedar kewujudan Tadabbur Center contohnya, lebih banyak mesej Quran dapat disebarkan. Ya. Dan banding bezakan dengan kalau setiap hari staf semua puasa. Kan? Sebab tu tak ada sebab itulah kan. Sebab tu kita slowkan sikit kerja Ramadan baru ni kan, sebab kita faham. Dengan saya pun puasa. Kita faham, tapi kalau kita lihat sejarah jauh bezalah kan. Kita dengan orang dulu-dulu ya, mereka sampai berperang dalam bulan Ramadan. Tak apalah, tapi nak katanya kenapa kita tak jadikan puasa ni setiap hari? Sebab kita tak nafikan dia boleh menjejaskan produktiviti. Tetapi orang yang berpuasa dalam erti kata sebenar, orang yang berpuasa dalam erti kata yang sebenar, dia tak akan berlaku apa yang disebut sebagai puasa menyebabkan tidak produktif. Dia tak akan berlaku begitu. Tetapi keadaan umat Islam kelihatan begitu pada hari ini, ya, pada bulan Ramadan nampak tak produktif, tak sepatutnya jadi macam tu. Okey. Dan kita juga belajar bila para rasul makan, saya tambahin ke berapa dah ni? 7 Rasul antara sebab bila dia makan, dia minum, masyarakat nampak adalah dia nak ajar tidak semua makanan kita makan. Hanya pilih yang tayyibat. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Kenapa? Rasul-rasul ni mengajar kita, dia makan, dia minum, tetapi dia pilih makanan sama ke dengan makanan kita. Dia memang makan macam kita makan, tapi tengok makanan dia. Makanan dia bukan setakat makanan yang halalan, tetapi tayyibat. Makan yang berkhasiat dan berkualiti. Kenapa makanan itu bukan setakat kena berkualiti untuk memberi tenaga, tetapi makanan itu hendaklah tayyibat yang ditafsirkan ulama sebagai halal. Kenapa? Surah Al-Mu'minun, sifat pertama orang mukminun adalah orang yang khusyuk dalam solat. Ada kaitan tak orang khusyuk dalam solat dengan makanan? Ada kaitan. Jadi para rasul, solat dan munajat adalah kekuatan mereka. Makanan para anbiya yang sebenar adalah munajat. Mereka memang kalau tidak bergantung penuh pada Allah memang lemah 950 tahun. Tetapi kenapa Nabi Nuh alaihi salam dirakamkan Allah? Kenapa Rasul misteri dirakamkan Allah? Mengadu. Tuan-tuan akan dapati ayat Nabi Nuh dengan ayat Rasul misteri ini sama saja, iaitulah ayat 26 sama dengan ayat 39. Betul tak? Ayat 26 dengan ayat 39 sama saja. Betul tak? Iaitulah qala rabbi unsurni bima kadzabuni, sama dengan Rasul misteri qala rabbi unsurni bima kadzabuni. Ini adalah uslub munajat. Ini adalah uslub meminta pertolongan. Dan perhatikan selepas daripada mereka berdoa, Allah mustajabkan ke tidak doa mereka? Nabi Nuh Allah Ta'ala mustajab ke tidak? Terus datang fa'auhayna ilaihi. Allah Ta'ala terus bagi ilham. Allah Ta'ala terus bagi wahyu kepada Nabi Nuh. Okey, aku akan mustajabkan permintaan kamu. Aku akan tolong kamu. Kamu perlu membina bahtera. Lihat pula Rasul misteri, iaitulah selepas dia cakap begitu, apa respon Allah? Allah Ta'ala kata, wahai Rasul, tunggulah. Dalam masa terdekat, waktu subuh nanti,
mereka yang menentangmu akan menyesal. Kesimpulannya, semua doa yang dirakamkan pada ayat 26 dan 39 telah dimustajabkan Allah. Kita nak tak doa kita mustajab? Maka kalau kita nak doa kita mustajab, tanya sebelum kita berdoa, solat kita macam mana? Solat kita macam mana? Adakah solat kita berkualiti seperti ayat 2 surah Al-Mu'minun, khusyuk? Dan tanya lagi soalan, macam mana nak solat yang khusyuk? Kalau tidak, makan makanan yang tayyibat. Jadi inilah pengajaran daripada makan minum para rasul telah dilihat oleh kaumnya. Jadi tuan-tuan semua, itulah ayat 33, hampir lebih kurang berapalah? Kira sendirilah. Ada beberapa pengajaran daripada hanya ayat 33. Jadi kita ni bagi satu ayat cukup sebagai satu bentuk gambaran kepada tuan-puan, ini contoh tadabbur. Tuan-tuan boleh pergi pada ayat 34, 35, anda boleh berbincang dengan kawan-kawan dan guru tafsir, kita boleh kembangkan dan mendapat pengajaran dengan lebih mendalam. Okey, sekarang saya nak tanyalah, cukup tak setakat saya bentangkan ini dari sudut pengajaran-pengajaran? Saya rasa dah banyak pengajaran kita dapat. Kita mesti ubah cara kita pandang makanan. Kita kena jadi orang yang lebih merendah diri. Kita kena makan untuk niat dapat pahala, iaitulah untuk beribadah. Syariat ini mudah, kita jangan tanya soalan yang menyebabkan syariat itu jadi susah. Melainkan soalan itu menyebabkan kita lebih jelas apa yang benar-benar daripada agama. Jadi saya rasa kat sini pun dah banyak benda nak amalkan. Tapi kita masih tak jawab soalan, Rasul tu siapa? Sebab itulah saya suka An-Nabulsi kata, saya pun tak jangka kerana banyak tafsir saya baca, kebanyakannya akan sebut Nabi Hud. Dan memang pendekatan para ulama jumhur adalah pendekatan tafsir ayat dengan ayat. Yang tu saya hurai nanti. Para ulama ada sebab sebut Nabi Hud. Rasul misteri ini, saya sebut selepas sejam saya ceramah, iaitulah, ya maknanya ada lebih kurang setengah jam 15 minit lagi kan? Lebih kurang 15 minit lagi. Nanti Tiha bagi tahu kalau ada soalan di FB. Okey. Tetapi sepanjang 1 jam berlalu, saya haraplah tuan-puan, saudara-saudari dah terlupa dah soalan. Siapa Rasul tu? Saya harap begitu. Kalaulah itu yang berlaku, alhamdulillah. Maknanya anda telah berjaya berinteraksi dengan Quran dalam hal-hal yang Allah tak sebut, tak mengapa. Tetapi fokus pada apa yang Allah sebut, itu sudah mengenyangkan. Sebab An-Nabulsi kata, ya, menarik dia kata, lam yudhkar fiha ismul qaum wala ismun nabi wa qad yastanbitu min hadha anna al-asma' la qimata laha. An-Nabulsi kata, Allah Ta'ala bila tak sebut nama kaum dan tak sebut nama nabi, tidaklah mengapa. Kerana usaha mencari nama yang sebenar Nabi ini, usaha mencari nama kaum yang sebenar, barangkali tiada keperluan. Tiada keperluan. Kenapa? Kerana apa yang disajikan sudah mengenyangkan. Apa yang disajikan? Antaranya pengajaran-pengajaran. Jadi, Allah Ta'ala, saya ambil contoh yang kedua lah. Betapa kenyangnya kita dengan pengajaran. Contoh yang pertama, ayat 33. Still tak jawab soalan siapa kaum tu dan siapa nama Nabi mereka. Kita ambil contoh yang kedua. Iaitulah ayat 38. Ayat 38. Di mana antara ucapan kaum yang misteri ini kepada Rasul yang diutuskan adalah, lelaki ini telah berdusta kepada Allah. Menarik. Kerana kaum ini mention Allah. Biasa kita jumpa ayat Quran, yaftaruna 'alallahil kadhib, merujuk pada Yahudi. Allah kata mereka dusta atas nama Allah. Allah kata Nasrani yaftaruna 'alallahil kadhib. Allah sebut orang munafik yaftaruna 'alallahil kadhib. Allah kata Quraisy berdusta atas nama Allah. Allah kata dia orang. Sekarang ni Allah Ta'ala merakamkan ayat yang mana bukan Allah kata kaum misteri berdusta atas nama Allah. Kaum misteri itu kata Rasul berdusta atas nama Allah.
Jadi apa maksud ayat 38? Dia ni berdusta atas nama Allah. Sebab apa? Kaum ini beranggapan atrafna, kemewahan Allah bagi. Dan Rasul ni menyeru kita tolak kemewahan. Sedangkan Allah bagi kemewahan tu pada kita. Lalu kenapa dia bersifat anti kemewahan? Dia tak bersyukur kepada Allah. Jadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kadang kan, akan ada ucapan-ucapan begitu. Iaitulah, Allah bagi saya kekayaan. Alhamdulillah. Allah bagi saya kemewahan. Alhamdulillah. Memang benar. Manusia akan ada yang zahirnya menyatakan syukur, menisbahkan kekayaan dan kemewahan kepada Allah beri. Tetapi kekadang perkataan yang baik bermaksud batil. Qaulul haq uridu bihil batil. Maksudnya apa tika? Kekadang ucapan seperti itu ada niat yang batil. Ataupun ucapan itu tak sempurna lagi sebenarnya. Memang bila kita kaya raya, kita memang kena kata ini anugerah Allah yang menyebabkan kita lafaz Alhamdulillah. Kerana Islam tidak memerangi kekayaan. Kalau tidak, nak letak kat mana ayat pasal zakat tu kalau tak kaya? Dan surah sebelum Al-Mu'minun, surah Al-Hajj. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat rukun haji? Jadi Islam mementingkan seseorang itu ada harta. Kalau tak ada harta, nak letak kat mana? Cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman, cerita Zulkarnain. Cerita yang boleh kita katakan cerita orang kaya-kaya. Dan memang kita kena kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kekayaan ini datang daripada Allah. Tetapi saya sebut apa tadi? Kadang anda gunakan kenyataan begitu untuk niat yang batil. Maksudnya kenyataan itu ada niat yang batil kerana kenyataan itu tidak sempurna. Ayat tu tak komplit lagi. Ayat komplit bagaimana? Dan kerana nak komplitkan ayat ni lah, seseorang barangkali takkan tunjuk gambar kereta mewah, apartmen mewah dan sekadar tulis Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Dia takkan buat begitu barangkali kalau dia tahu statement fullnya adalah ini ujian daripada Allah. So statement kata ini daripada Allah belum lengkap. Dia kena kata fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu. So di mana ibtila kat situ? So kita boleh kata ia daripada Allah. Kita juga kena ajar kita punya peserta, audience seminar Cepat Kaya, bahawasanya once kamu kaya, kamu akan diuji Allah. Sebab yang bercakap kat depan belum tentu berjaya di sisi Allah mengurus kekayaan yang Allah Ta'ala beri. Entah-entah yang kat depan tu tidak menunaikan zakat. Orang miskin tak rasa harta kekayaannya. Jadi orang yang kaya, kerana faham ini ujian daripada Allah, dia akan fikir 2-3 kali sebelum beritahu orang. Dia baru dapat satu bentuk kekayaan. Kadang ucapan-ucapan yang menyandarkan kepada Allah Ta'ala ini hanya sekadar nak bertujuan agar ikutlah saya. Saya telah menggunakan kaedah-kaedah yang dinamakan very Islamic, tetapi belum tentu benar-benar Islam. Jadi sekali lagi saya simpulkan, bila kita kaya, pertama kita kena katakan ini daripada Allah. Yang kedua, kita kena kata juga khususnya dalam hati kita, aku sedang diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan kerana statement itulah barangkali kita tak jadi nak update status kita. Pasal gambar, kita baru dapat rumah baru. Pasal kita ada dapat Ferrari baru. Kita akan fikir 2-3 kali. Ya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kaum Hud, Ad telah berkata, lelaki ni dia menolak kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ucapan nampak betul. Allah bagi kekayaan. Tetapi di mana batilnya ucapan tu? Di mana batil ucapan tu? Pertama, betul ke Rasul menyuruh kepada jangan kaya? Betul ke? Nabi Hud tidak memerangi kekayaan. Yang Nabi Hud perangi adalah kekayaan yang menindas. Wa idza batashtum jabbarin. Kekayaan yang Nabi-Nabi perangi adalah surah Al-Ma'un.
Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kaya raya tapi menindas. Kaya raya jiran sebelah tak dapat nak nikmati walau satu suap nasi. Pada hari yang sama dia menikmati juadah yang sangat besar. Jadi na'udzubillah. Yang ni diperangi oleh para rasul. Jadi ucapan kaum ini menunjukkan they didn't get the point. Rasul tidak pernah mengatakan salah jadi kaya ni. Rasul hanya berkata kaya ni ujian berat. Maka berjaga-jagalah kalian. Afala tattaqun tadi kan. Afala tattaqun. Jaga-jaga dengan harta yang banyak. Bukan salah kekayaan ni. Ya, kekayaan daripada Allah. Tetapi kalau sampai memerangi aku, sampai tak percaya pada akhirat dan berkata seperti perkataan ayat sebelumnya 37. Ayat 37 cuba tengok. Ya. Kita ni hidup dekat dunia ni, ya, kita mati kita hidup. Maknanya kita hidup sekali je. Tiba-tiba ada orang lelaki datang kat kita, ia lalu berkata, ada satu kehidupan yang lebih kaya daripada sini. Ada satu kehidupan, ada satu negara yang lebih nikmat daripada ini. Ada satu negara yang rumahnya lebih hebat daripada rumah kita. Ada satu negara yang mana tubuhnya lebih cantik daripada tubuh kita. Sebab kaum yang terkenal dengan tubuh yang cantik dan perkasa. Tiba-tiba ada lelaki ni kata, dekat sana tubuhnya lebih cantik, pakaian lebih cantik, minuman lebih enak, rumah lebih hebat. Jadi kaum ni tak boleh terima. Kita hanya hidup kat sini. Dan selagi mati tu tak datang dan tua tak datang, kita kena enjoy hidup kita. Ini yang menyebabkan ucapan baik berniat batil. Iaitulah ucapan kata Allah bagi nikmat ni, tetapi memerangi risalah Allah, itu kan batil. Jadi ini antara yang menariklah. Kalau saya boleh tanya jurusan bahasa Arab dan pelajar balaghah Quran, Ustazah Atikah lah. Kaum ni mendustakan hari akhirat, betul tak? Tetapi perhatikan ayat 37. Namutu wa nahya. Kenapa tidak nahya wa namut? Sebab kita berasal dari kematian. Masa Allah menghidupkan kita. Itu satu bentuk tafsiran yang baik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi maksud mereka ini adalah kita ni dulu tak ada, mati. Hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. And then sekarang kita hidup. So enjoy lah sebelum mati datang. Jadi boleh ditafsirkan begitu. Tafsiran kedua Tikah, kita akan mati. Wa nahya, dan nanti ada yang hidup ganti kita. Ada pelapis ganti kita. Kita nak tinggalkan apa dekat diorang ni? Anak-anak kita. So kita kena enjoy supaya legasi empire kita dapat bagi makan cukup 7 keturunan. Supaya nama kita terus disebut-sebut, ya, sebagai nama besar kepada 7 keturunan pewaris korporat bisnes kita. Jadi biar kita mati, tetapi kita punya mati tu meninggalkan makan minum cukup 7 keturunan. Jadi bunyi macam reasonable tau. Tetapi itu hanya at-takathur. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tafsiran yang seterusnya adalah melihat kepada ayat ni secara penuh. Ayat ini adalah wama nahnu bimab'utsin. So kalau tengok ayat terpenuh memang jelaslah. Namut wa nahya ni tidak bermaksud kita akan mati dan kita akan hidup balik. Kalaulah ayat 37 berakhir dengan namutu wa nahya, maka barangkalilah akan ada tanggapan ayat Al-Quran berkonflik. Kerana ayat sebelumnya mereka tak percaya pada hari pembalasan. Tiba-tiba ayat 37 kita akan mati dan kita akan hidup balik. Kan berkonflik tu. Tetapi Allah Ta'ala sempurnakan ayat ini. Wama nahnu bimab'utsin. Kita ni tak akan bangkit balik. Maka terserahlah pendustaan mereka. Jadi tinggal sebenarnya dah habis masa dah. Dalam keadaan tuan-puan tidak diperjelaskan tentang siapa nama Rasul misteri ini. Memang itulah tujuannya, iaitulah biar kita kenyang dengan apa Allah kata. Dan apa yang Allah Ta'ala tak kata tu, kita boleh berbincang secara akademik. Kita boleh mengkaji dengan lebih mendalam. Cuma jangan tinggalkan prioriti. Jadi apa kita belajar hari ini dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak sebut, tidaklah mengapa kalau kita tak tahu. Tetapi dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut, menjadi masalah besar umat ini kalau tidak memberi perhatian pada apa yang Allah Ta'ala sebut. Duk bincang apa nama anjing tu.
Duk bincang apa nama-nama pemuda Al-Kahfi tu. Duk bincang siapa lelaki dari hujung kota. Boleh bincang. Seandainya khilafah ni ada. Sebab tu ulama-ulama tafsir dulu bincang. Zaman Ibnu Kathir, zaman Al-Qurtubi. Sebab khilafah ada, Alhamdulillah. Tapi di zaman orang kena sepak terajang sana sini umat Islam. Fikirkan balik prioriti kita. Kita boleh bincang. Tetapi adakah ibrah ini sudah sampai kepada masyarakat yang kekadangnya tidak tahu prioriti? Allah Ta'ala ni bila dia mendiamkan sesuatu dan menzahirkan sesuatu, huwal batin, huwal zahir. Dialah yang menzahirkan, dialah batin, dialah zahir. Dia ada sebab berbuat begitu. Allah Ta'ala cipta kita, dia tahu kelemahan kita. Dan antara kelemahan kita barangkali, kita suka tersasar dari objektif. Kita mudah pergi kepada perkara yang tidak utama. Kita suka bincang dan berdebat dan bergaduh perkara furu', sedangkan perkara usul kita tidak tahu. Sedangkan perkara usul jelas kelihatan. Rasul diutuskan, manusia engkar. Dan ayat-ayat manusia engkar ni macam sama je zaman berzaman. Jadi, kalaulah tuan-puan, ya, marah pada saya sebab tak beritahu Nabi mana ni, jadi saya takkan buat tuan-tuan marah, kerana mari saya beritahu, ya, menurut pendapat yang rajih, beliau adalah Nabi Hud alaihi salam dan kaum yang diutuskan adalah kaum Ad. Ustaz, berikan dalil. Okey. Ada 4 dalil, barangkali 3 kerana sudah masa kecemasan. Okay, dah ambil gambar belum? Ambil. Boleh ni. Saya nak padam. Tak apa, saya ambil. Okay, supaya kita boleh membantu yang tak dengar kuliah. Okay. Puan daripada mana, Puan? Seri Kembangan. Puan freelance ke macam mana? Suri rumah. Terbaik. Anak dah besar-besar dah? Anak ada orang jaga ke, Puan? Okey, barakallah fik. InsyaAllah. Okey. Puan pernah dengar tak Nabi tu yang tak disebut nama tu adalah Nabi Hud? Pernah dengar tak? Puan pernah baca Suratul Mu'minun? Dan perasan tak ada cerita Rasul yang tak ada nama? Puan tahu tak siapa sebelum Puan datang dewan ni? Okey. So, menurut para ulama, kebanyakannya mengatakan beliau adalah Nabi Hud. Okey. Beliau adalah Nabi Hud. Kita ada 3 cukuplah. 3 hujah kenapa Nabi Hud. Okey. Pertama, menggunakan pendekatan tafsir ayat dengan ayat. Maksudnya, tafsir surah Al-Mu'minun dengan surah Hud, suratul A'raf, suratul Syu'ara. Kalau menggunakan tafsir surah dengan surah, ataupun melihat kisah dalam surah Al-Mu'minun, lalu dibuat perbandingan dengan 3 surah saya sebutkan tadi, ya, suratul A'raf, ini seingat saya lah, suratul Syu'ara dan surah Hud, maka akan didapati lepas Nabi Nuh, confirm Nabi Hud. Mesti Nabi Hud. Konsisten dan kronologikal. Yang logik. Okey? Sebab surah ini memaparkan selepas Nabi Nuh, siapa? Rasul misteri. Maka kita jawab misteri berkenaan, iaitulah berdasarkan 3 surah, tidak ni tidak bukan, beliau adalah Hud alaihi salam. Maka dengan berpegang kepada Al-Quran tidak akan berkonflik antara satu sama lain. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Maka itulah yang disebut oleh para ulama seperti Syangqiti, Ibnu Katsir, kerana menggunakan kaedah tafsir surah dengan surah, tafsir ayat dengan ayat. So tidak lagi misteri. Cumanya saya tak nak tulis kat situ tafsir surah dengan surah, yang kita nak tahu hikmah. Kalau Allah Ta'ala boleh sebut nama Nabi Hud dekat 3 surah, bahkan ada surah Hud, kenapa kat sini tak sebut? Yang tu lebih mendebarkan, bukan? Dan patut siri 2 dah ni, tapi tak apalah. Teruskan saja dengan ringkas-ringkas saja. Pertama, apakah hikmah Allah tidak menyebut nama Nabi Hud dan kaum Ad, sedangkan Allah yang sama menyebut nama Nabi Nuh dan kaumnya, dan Allah menyebut Musa dan Harun? Allah Ta'ala menyebut Musa dan Harun saja, dan Maryam dan anaknya. Baik.
Hikmahnya adalah pertama ayat 44. Hikmah yang kedua 9/10. Hikmah yang ketiga ayat 82 83. Ini antara min awamil, ya, antara faktor. Dia ada banyak faktor lagi kenapa ulama tarjih Nabi Hud. Tetapi yang kita nak tahu hikmah. So ini betul-betul tadabbur level 3 lah. Memang tadabbur ni level 3. Tuan-tuan tak dengar pun tak apa yang ni. Sebab bagi tuan-tuan, cukuplah tuan-tuan tahu yang disembelih tu Nabi Ismail. Ya maaf, yang nyaris disembelih sebelum ditukar kepada kibash Nabi Ismail. Tetapi kalau tuan-tuan nak advance level, boleh bincanglah dengan saya. Kenapa surah As-Saffat yang memaparkan kisah nyaris dikorbankan, Ibrahim alaihissalam nyaris mengorbankan anaknya kerana perintah Allah, Allah tak sebut nama Ismail. Itu boleh bincang. Okey. Contoh lain, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya. Bagi tuan-tuan, ya, puan-puan masyarakat awamnya tu Quran, selesai. Tak payah sulit tengok terjemahan pun dalam Quran, dalam terjemahan pun dalam kurungannya tu Quran, selesai. Tapi kalau nak advance level, mari bincang bersama kenapa Quran patut sebut tiba-tiba dalam surah Al-Qadar tak sebut Quran. Semua tu dia ada peringkat tadabbur. Kalau berminat, boleh datanglah Tadabbur Center berbincang dengan kami. Kerana Quran menawarkan permukaan lautan yang indah, Quran juga menawarkan lu'lu' dan marjan di dasar lautan. Tak semua penyelam boleh dapat. Dia kena ada kemahiran untuk menyelam. Okey. Ayat 44. Lepas tu kita kena baca sampai habis. Bulatkan perkataan ahadith. Hal ataka hadithu Musa. Perkataan hadith. Jamaknya adalah ahadith. Hadith tu apa? Dia bukan qasas. Qasas ni cerita-cerita secara terperinci. Dia bukan asatir yang jamak kepada usturah, iaitu cerita-cerita legenda. Ya, legendary punya cerita yang mana dibacakan untuk membakar semangat. Tetapi Allah Ta'ala kata kisah para rasul yang diutuskan pelbagai rasul. Ayat 44 ni Allah Ta'ala menyatakan selepas rasul misteri tadi tu, sangat ramai lagi para rasul diutuskan yang tak perlu disebutkan nama. Sebab ayat 44 memang Allah Ta'ala tak sebut siapa nabi-nabi selepas rasul misteri. Yang penting Allah Ta'ala kata thumma arsalna rusulana tatra. Tatra ni maksudnya sentiasa kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Bila satu orang Nabi wafat, kami wujudkan Nabi yang lain. Sentiasa datang Nabi-Nabi ni, tak pernah putus Nabi-Nabi ni. Kaum yang sesat, kami utuskan Nabi. So, ayat 44 ini merumuskan dunia ini bila umatnya dusta kepada apa yang telah difitrahkan kepada mereka, Allah akan utuskan para rasul. Dan Allah Ta'ala kata, kalangan mereka ini, waja'alnahum ahadith. Kami jadikan cerita kemusnahan mereka, kesudahan mereka ahadith. Ahadith ni apa dia? Hadith yang bermaksud cerita yang diviralkan. Saya guna bahasa mudah faham. Sebab hadith ni maknanya berita terbaru. So pembaharuan orang panggil hadithah. Ilmu hadith, bukan ilmu hadis, maksudnya ilmu pemodenan. Jadi ahadith ni cerita yang terbaru sampai. Ya, pukul 5 petang kita sangat tunggu hadis daripada Dr. Nur Hisham. Maksudnya apa? Perkembangan terbaru berapa pesakit COVID contohnya. Jadi maknanya orang-orang yang diturunkan suratul Mukminun, iaitulah Quraisy, walaupun mereka tidak disebut nama Rasul tadi dan kaum Rasul berkenaan, cerita tu sudah ahadis. Maksudnya diorang tahu, diorang well known.
Cerita tu well known. Cerita tu viral. Dari zaman ke zaman orang akan bersembang bila pergi ke Yaman. Rihlat asyita iwas saif. Pedagang-pedagang Quraisy, musafir perdagangan ke utara ke selatan, ke Syam mereka lalu kaum Thamud. Ke Yaman mereka lalu kaum Ad, Hadramaut. Jangan menipulah kamu bila pergi ke negara berkenaan. Kamu tak lalu laluan-laluan kaum yang dimusnahkan Allah. Jadi walaupun Allah Ta'ala tak bagi tahu, ya, kerana apa? Apa hikmahnya, Atikah? Ya, kerana hikmahnya adalah aku nak kata benda ni kau orang kata, kau orang tahu. Allah Ta'ala seolah-olah uslub berkenaan nak menggambarkan sudah lumat dan padat dalam pengetahuan kamu, dan saya terus pergi pada yang ni. Pertama, perdagangan. Maka jangan menipu. Kalau kamu tak tahu cerita kaum terdahulu yang bernama Ad, bila kamu pergi ke Yaman, seolah-olah kalau Quran tak turun sekalipun, cerita ni dalam pengetahuan kamu. Dan para sejarawan mengatakan moyang bangsa Arab adalah bangsa Arab kuno. Orang yang pertama sekali bercakap Arab, bangsa yang pertama sekali dalam muka bumi Allah daripada keturunan Nabi Nuh yang cakap Arab adalah Ad. Bangsa yang pertama cakap Arab adalah bangsa Ad. Boleh baca qasas Quran ni, Dr. Salah. Jadi saya, bahkan perkataan Ad adalah perkataan bahasa Arab. Hud, Hauda, Hadi adalah bahasa Arab. Jadi nama kaum itu sendiri menunjukkan bahasa Arab. Ad kembali. Sebab sebelum mereka musnah muka bumi kerana banjir besar. Tiba-tiba Allah kembalikan kita hidup. Alhamdulillah. Allah kembalikan kehidupan manusia. Siapa bangsa pertama selepas banjir besar? Bangsa Ad. Hud maknanya Hauda. Hadi, seorang yang tenang, seorang yang khusyuk, seorang yang santun, dan seorang yang kerap kembali. Para ulama, ya, seperti Asfahani, orang-orang dalam bidang bahasa kata, orang yang selalu bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Memang itu sifat Nabi Hud alaihi salam. Jadi subhanallah, orang Quraisy bukan tak tahu bahasa Arab dia orang berasal daripada bangsa mana. Daripada bangsa Ad. Moyang mereka ni bukan diorang tak kenal, diorang kenal benar nenek moyang diorang. So walaupun Allah Ta'ala tak sebut kerana nak perli mereka, yang korang ni memang tahu benar. Dan sebab yang kedua, ini surah Al-Mu'minun. Kata Dr. Fadal Hasan Abbas, 10 surah cerita pasal kaum Hud, ini surah yang ke-9. Maknanya dah 8 surah Allah cerita pasal kaum Hud, kaum Ad. Maka jangan buat-buat pekak. Jangan buat-buat tak tahu. Dah 8 cerita, 8 kali aku turunkan Quran, sebut kisah kaum Ad, dan jangan buat-buat tak tahu bila Allah Ta'ala tidak menyebut nama kaum berkenaan. Korang tahu benda ni sebenarnya. Sama juga dengan hikmah Allah Ta'ala tak sebut nama Nabi Ismail dalam surah As-Saffat sebab nak perli Yahudi. Korang tahu siapa sebenarnya dalam kitab korang, siapa yang dia sembelih? Dan siapa yang tukar pergi pada Ishak? Cek balik kitab korang. Sebenarnya siapa dan siapa yang tukar? Siapa yang gatal tangan tukar pada Isaac, pada Ishak? Jadi ada hikmah Allah Ta'ala tak sebut nama ni. Jadi cukuplah setakat tu. Ya, moga-moga apa yang saya kongsikan ini 1 jam lebih mengenai ibrah dan sedikit saja perbincangan di peringkat akademik ilmiah tentang apa sebab para ulama kita menyatakan beliau adalah Nabi Hud dan kaum yang diutuskan adalah kaum Ad. Walaupun Allah Ta'ala menggunakan perkataan sayhah ayat 41, sedangkan dalam Quran lain menggunakan kaedah sama, tafsir ayat dengan ayat, maka sayhah ditujukan kepada kaum Thamud. Jadi bagaimana kita boleh kata ia adalah kaum Ad? Tak apalah, itu semua perbincangan para ulama. Cumanya nak nyatakan bila Allah tak sebut nama, ada tujuan dan faedah. Allah sebut nama pun ada tujuan dan ada faedah, insya-Allah. Jadi ada soalan lagi tak, Tiha, daripada FB kita? Tak ada. Maknanya tak ada orang menonton lah. Nombor 3, ayat 82, 83. Ayat 82, 83. Okey. Perhatikan ucapan Quraisy.
Sama tak dengan ucapan kaum yang misteri tadi? Sama tak? Ini ucapan Quraisy. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una. Soalan misterinya adalah, kenapa diorang mention moyang kami? Moyang kami pun pernah dengar cerita ni. Cerita pasal akhirat, lepas mati hidup balik. Kalau ditelusuri genealogi bangsa Arab, orang Arab ni orang sangat sensitif dengan keturunan, sama dengan Yahudi. Kalau kamu benar-benar telus dan benar-benar academic, research, sila telusuri keturunan kamu. Siapa keturunan kamu, bahasa Arab kamu datang daripada bangsa mana. Dan kalau mereka benar-benar telus, maka ucapan kamu ni sebenarnya ucapan diorang dulu. Ucapan di mana tak percaya tentang hari kebangkitan. Jadi Quraisy, bila mereka kata, kami dah pernah diberikan janji-janji begini. Dah bukan setakat kami, datuk moyang kami. Oh, datuk moyangnya. Perhatikan moyang kamu. Moyang kamu bukan sekadar Quraisy. Nama Quraisy. Moyang kamu bukan sekadar bernama, siapa lagi? Saya pun tak ingat keturunan Nabi SAW yang lebih-lebih tinggi-tinggi sampai Ismail. Keturunan kamu bukan setakat Ismail, keturunan kamu sebelum Ismail lagi. Bahasa Arab ni datang daripada mana? Syair-syair yang berbangga dengan bahasa Arab ini. Cuba cek bahasa ni datang daripada mana. Rupa-rupanya kalau kamu cek betul-betul, ada persamaan lah perangai kamu dengan kaum tu yang kamu berasal usul daripada situ. Iaitulah sama sahaja mendustakan Rasul yang diutuskan. Jadi banyaklah pencerahan kepada hikmah Allah tak sebut nama. Antaranya adalah supaya ayat tu kamu terasa. Ayat tadi tu, bila tak sebut nama, ayat berapa entah tadi? 31. Kenapa tak sebut nama? Antara sebabnya, macam sebab-sebab di tempat yang lain dalam Quran lah. Allah tak sebut nama pemuda Al-Kahfi, supaya kamu dapat merasakan kualiti itu boleh ada pada kamu. Kalau kamu mengambil langkah-langkah Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala tidak sebut siapakah yang telah menyebabkan Nabi mengharamkan yang dihalalkan. Suratul Tahrim. Kenapa Allah tak sebut Aisyah dan Hafsah? Supaya semua wanita-wanita dan lelaki-lelaki merasakan mereka juga boleh mempengaruhi suami melakukan kesalahan kepada Allah. Kenapa Allah tak sebut nama Fir'aun? Supaya semua orang, bukan setakat kaji Ramses II, tetapi merasakan dia boleh berlaku penyakit seperti Fir'aun. Kenapa Allah tak sebut Zulkarnain? Zulkarnain nama supaya semua orang merasakan kisah pemimpin adil bukan hanya kisah sejarah. Dan kenapa Allah tak sebut nama Hud? Kenapa Allah tak sebut nama kaum Ma'ad? Sebab surah ni cerita pasal dua posisi mesti diambil. Sama ada kamu ambil posisi awal surah atau kamu ambil posisi hujung surah. Kamu pilihlah nak jadi al-mu'minun, qad aflahal mu'minun, atau kamu ambil posisi hujung surah, innahu la yuflahul kafirun. Maka surah ini papa dua nama penting. Satu rasul yang diutuskan, satu kaumnya. Kamu nak pilih mana? Jadi dengan pendekatan tak sebut nama dan tak sebut nama, kamu kena buat pendirian. Maka ini dari sudut balaghahnya Atikah, dia hanya soal uslub. Uslub Quran menimbulkan keberkesanan, iaitulah bila diturunkan kepada Quraisy. Sebab Quraisy ni selalu sangat kata, bila disebut nama, disebut zaman, mereka akan kata asatirul awwalin. Ini cerita orang dulu-dulu, bukan cerita kita orang. Tiba-tiba sekarang tak disebut nama. Dan tak disebut nama kaum. Kerana antara tujuannya adalah supaya maybe cerita korang. Ya, cerita sejarah, betul. Tetapi tidak disebut unsur-unsur penting pensejarahan, iaitu nama, maka ia adalah untuk menjadikan kisah itu universal. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin.